Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu bika min anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Terima kasih saudara pengurusi majlis kita pada malam tu yang dimuliakan anda pengurusi dan ahli jawatan kuasa, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai masjid, Ustaz Haji Muhammad Jul, pegawai yang tanggungjawab terhadap unit pengimarahan yang mengadakan kursus pada hari ini. Dan kebetulan saya pun dipanggil ataupun dijemput untuk menyampaikan kursus. Jadi alhamdulillah sempat untuk berceramah di Bintulu 2 malam dah. Malam tadi di Kuala Nyalau, kena berbahasa Kedayan lah. Tapi jangan kita minta saya pakai bahasa Bintulu situ. Walaupun bini saya orang Bintulu sik pandai saya. Jalan pun lupa-lupa. Bukan lupa-lupa, nang sik tahu. Jarang balik ke Bintulu. Ipa Biras ada lagi situ lah. Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah. Kita bersyukur Allah Subhanahu taala dapat kita bertemu. Okey, pada bulan Rabiul Awal tadi. Okey. Masih lagi dalam suasana sambutan Maulidur Rasul. Saya ingat hari Khamis lepas kita dah buat perarakan 4.3 kilo. Betul? 4.3 kilometer. Kalah sikit oleh kami orang di Betong tu, kami orang di Seratok 5.2 kilo. 5.2 kilo. 5.2 kilo ya boleh tahan lah rasanya. Alhamdulillah. Jadi semasa kita perarakan tadi dengan selawatnya, dengan apa nama tadi, macam-macam lah. Yang uniknya di Seratok tempoh hari, di bahagian Betong di Seratok tadi ada satu budaya lah. Budaya. Tapi di dulu tu nya jalan dalam pasar lah. Di Seratok nya masuk kampung. Kampung Melangor, Kampung Tanjung, Kampung Bunga Raya, Kampung Masjid semua. Sepanjang jalan jadi ada orang ambil sunnah bersedekah. Banyak pit stop kami orang. Banyak pit stopnya. Ada bagi air, adanya bagi air kotak, air mineral, ada beri rambutan, ada beri semangka. Nah, cuma cak ada orang beri durian je. Makan durian cik sampai ke hujung. Buah durian tu cik sampai ke hujung lah dah buka durian tadi. Ada maksudnya tadi macam-macam lah cara kita untuk buat sambutan tadi. Dan insya-Allah lah mudah-mudahan usaha kita tu tadi perakan, ada ceramah macam ni tadi dapat meningkatkan rasa kecintaan kita pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru pada malam tu peringatan-peringatan yang kita sebut pada malam tu lain bukan mesti dapat banyak sedikit, kalau saya dapat buat semua jangan tinggal habis. Okey, sebab kita sebut malam tu benda yang ringkas, yang mudah, yang boleh kita amal untuk menunjukkan kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kita mulakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala fil kitabihil aziz, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Surah Al-Ahzab ayat 56. Kalau dalam khutbah kedua kita memang ada ayat tu. Satu ayat yang lengkap, ayat 56 surah Al-Ahzab. Ayat yang lengkap. Yang mana kalau sekiranya khatib tadi pada khutbah yang pertama dia dengar kita siapa baca ayat Quran. Siapa baca ayat Quran. Tapi dalam khutbah teks khutbah kita di Sarawak tu ada ayat tu pada khutbah yang kedua. Atuk pakai ilmu kita lah, pakai ilmu kita. Kadang-kadang kita dengar khutbah setiap minggu, kadang-kadang tanya kita orang, berapa rukun khutbah?
dapat nak jawab. Jangan kata kita kadang-kadang tok imam tu nak interview tanya, khutbah berapa? Sudah saya dapat dia jawab. Nah, khutbah ada 5. 1, hamdalah, alhamdulillah. Yang kedua, selawat ke atas Nabi. Kekurangnya Allahumma salli ala Muhammad. Yang ketiga, ittaqullah. Ada 3 gig tu. 3 gig tu mesti dibaca pada kedua-dua khutbah. Khutbah pertama, khutbah kedua. Ni doa-doa mesti ada. Dan yang keempat, membaca sepotong ayat Al-Quran yang lengkap. Boleh pada khutbah yang pertama, boleh pada khutbah yang kedua. Dan yang kelima, doa. Boleh pada yang pertama, boleh kedua. Biasanya ayat Quran dibaca pada yang pertama, yang kedua dibacakan doa Allahumma firil muslimin wal muslimat, mendoakan kesejahteraan muslimin dan muslimat. Maka kita dapat tangkap, dapat satu ilmu malam tu. Apa ilmunya? Rukun khutbah. Rupa-rupanya pada khutbah yang pertama 3 yang mesti ada, khutbah yang kedua yang 3 pun mesti ada. And then yang 2 dia salah satu. Jadi patut dibaca atau dibahas dalam kitab-kitab fiqh lah. Kemudian tuan-tuan rahmat Allah sekalian, bila dah diserukan macamnya tadi, maknanya bagi kita tu tadi memperbanyakkan selawat kepada baginda Nabi SAW adalah satu daripada suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berkata, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan. Allah dan malaikat berselawat ke atas Nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai sekalian orang yang beriman, selawatlah ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu selawat kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah dan malaikat berselawat kepada kita 10 kali. Allah dan malaikat berselawat kepada kita 10 kali. 10 kali kesejahteraan. Ada satu perkongsian saya. Tok saya ambil sedikit daripada guru saya tadi. Ada seorang guru lah. Mudah-mudahan guru tu tadi dikurniakan kesihatan, ataupun kalau dia dah meninggal dunia, dia akan mendapat keampunan dan dipilih Allah di kalangan soleh. Ketika dia mengajar di dalam kelas, masanya pun dah tua dah guru tu tadi. Dah dekat umur pencen. Ada package lah. Bila sebut package kita faham lah. Kencing manis, darah tingginya, jantungnya, cukup. Tengahnya menulis di papan putih. Saya tak tahu hitam ke putih, tapi dia menulis. Tulis saya tadi. Tiba-tiba mukanya lain macam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ramai orang dalam kelas ya. Tulis lagi. Tiba-tiba dia rasa macam sakit saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 2-3 kali macamnya. Nanti kita tu budak, mana kita nak ya? Manalah kita raya tadi. Kita nak tanya depan-depan orang, segan kita nak. Maka habis daripada pengajaran dia tadi, orang cari dia di bilik. Ada, okey. Tanyalah. Ustaz, apa sebab ustaz tadi bila menulis tiba-tiba ustaz selawat? Tiba-tiba menulis ustaz selawat, tulis lagi selawat. Adanya ceritalah dia tak sakit apa semuanya. Kemudian dia katakan kepada kami, yang datang ni 2 orang, jadi 2 orang yang dapat ilmu tadi. Katanya mana? Kau tahu sik, katanya, sekali kita berselawat pada baginda Nabi SAW, doakan keselamatannya apa semua, Allah dan malaikat berselawat kepada kita, mendoakan kita 10 kali kepada. Mendoakan kita 10 kali. Nak 10 kali kata. Justru katanya mun kau ada rasa sakit, rasa apa semua, susah hati, hilang barang apa, iyalah ubatnya selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun nampak macam benda ya ustaz semua orang tahu apa, tapi benda tu direct kita terima. Lain ilmu yang kita terima
direct tu dengan orang. Ada sikit lagi cerita benda yang kita terima secara direct tu lain, ataupun bila sampai kepada kita sesuatu tadi yang lain. Berkata Nustan Madah, kuch hota hai, ada sesuatu di hati. Tu cerita berkaitan satu sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnahnya mudah aja. Sunnah makan atau minum dengan tangan kanan. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Pandainya mula iklan lah. Iklan nanti nak minum dah. Sunnah minum dengan tangan kanan, makan dengan tangan kanan. Berapa ramai kita tahu sunnah makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, tapi selalu terlupa. Terutama bila kita pegang botol lah nak. Botol lah nak. Asalnya terus je dia kita dengan tangan kiri. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tadi dengan izinnya, dengan izin Allah tadi hantarkan kepada saya seorang yang istimewa. Istimewa tu maksudnya kalau sebut istimewa tadi kata kita orang gila. Kata kita orang gila tapi sebenarnya seorang yang istimewa. Istimewa tu maksudnya orang yang orang gila tu ataupun orang yang dia tu pilihan. Sebab apa dia asyik masuk bom dan kita asyik tahu sebenarnya dia siapa sebenarnya. Jadi satu peristiwa masa saya di Madinah pada tahun 2009. Ada seorang sahabat dia nak pergi ke Mekah esok hari. Masa saya bertugas dengan Majlis Islam Sarawak. Bila dia nak bertugas, tunggahlah ustaz katanya. Saya ni nak berapa pandai lah ustaz. Dia orang Sabah. Jadi boleh ustaz ajar macam mana akan buat tawaf, sa'i apa semua nak. Ada yang belajar, dia nak confident lagi. Jadi bawalah dia kedai minumlah. Dan ketika kami minum, bersembang, cerita, kau tawaf macam tu, kau sa'i macam tu, apa semua tadi. Asyik dia sedarlah tak. Saya minum dengan tangan kiri. Tengah saya minum dia tadi, tiba-tiba datang seorang Arab. Pakai jubah putih, rambutnya merebang, apa semua tadi. Yang perwatakannya pelik lah. Saya asyik mana nak madah selekeh apa, pelik lah kata orang tadi. Mau pelik nak berjalan di pasar akan dia orang tu pelik. Orang nak menggah gila kah pelik. Bagi saya dah nyebut cerita tu orang yang istimewa. Sebab saya dah mengalami. Dia pun tunjuk muka saya. La ta'kulu bishimal innahu syaitan ma'aka. Jadi mun kita asyik faham. Qatilulah. Nah. Mun kita asyik faham. Masalahnya kita faham. Kita faham. La ta'kulu bishimal. Jangan kamu makan dengan tangan kiri. Syaitan. Innahu, sungguhnya syaitan makan dengan kawannya madah. Jadi saya tersentak. Tanya dia tu negur aku. Dan apa perbuatannya selepasnya? Ia kumpulkan air-air yang ada atas meja ya, air teh, campur air teh, kopi. Lalu dia berseru kepada apa nama tadi? Pelayan, seru kepada yang cashier. Hasan, Husin, katanya Madah. Aku minta air tu, aku nak minum, katanya Madah. Minta izin, nak minum air. Sebelum pada ya, ada seorang yang visit pada saya. Majnun, Madah. Orang yang gila, je Madah. Dalamnya minumnya tadi, lalu dia membacakan. Tapi saya ingat hadis dibacakannya, tapi berkaitan dengan jangan minum, makan dengan tangan kanan, tangan kiri. Jangan minum, makan dengan tangan minum atau makan dengan tangan kiri. Bishimal, shimal kiri. Tuan-tuan, orang istimewa. Kata nak nyebut orang gila kau istimewa tadi. Dah berbelas tahun dah peristiwa tadi. Tapi penangannya tadi, satu sunnah Nabi tu makan dengan tangan tadi dapat sampai kepada kita tu sebab orang istimewa tu. Setiap kali saya pegang gelas, terpegang dengan tangan kiri, tergambar mukanya. Nah, makan tu mudah sikit. Makan tu memang kita makan tangan kanan pun semua. And then bila kita makan mi kadang-kadang kita nak saya terbayang.
Wallahu alam lah. Ya bagi saya lah, bahagian saya dapat sikit, saya kongsi dengan tuan sekalian. Lain rasanya bila kita dapat sesuatu tu tadi datang ke dalam hati kita, and then yang kita amal benda tadi. Sunnah yang sangat ringkas, makan dengan kanan. Makan je tak masalah, minum ya selalu je. Contoh bila kita dah pegang botol lepas tu, nah, memang kita perasan tertunggang dengan tangan, tertuntum air dengan tangan kiri. Jadi ini antara sunnah-sunnah yang ringkas, yang mana bagi kita susah kita nak amalkan, tapi mudah-mudahanlah bila kongsian kita pada malam tu dapat beri manfaat pada kita. Ingatlah benda yang bahawa seringkas-ringkas sunnah kalau kita amalkan, insya-Allah akan mendatangkan kejayaan pada kita. Baik. Bercakap tentang Maulidur Rasul lagi. Tadi saya dah sebutkan Maulidur Rasul tu orang melarang, orang berzikir. Nah, kalau di Masjid Bandaraya di Kuching 12 malam berturut-turut. Masjid Bandaraya, Masjid India Bandaraya Kuching, masjid terapung ya dia. Lepas ya kalau nak makan biryani sedap boleh pergi tu. Yang sedap berjamu benar-benar. Hari malam pertama sampai malam ke-12. Kemuncaknya malam ke-12. Tidak malah berzikir. Banyak macam-macam, ada yang menjamu, ada yang malah majlis berzikir apa semua tadi. Dan dia menimbulkan polemik sebenarnya. Ada madrasah boleh wadah macam tu apa semua. Dan bagi saya tu berpandangan selagi sesuatu yang nyata, benda yang dilarang apa semua tadi, kita nak menzahirkan kecintaan kita, mudah-mudahan usaha ulama-ulama kita terdahulu. Ulama-ulama kita terdahulu tu ialah berzanji, zikir, maulud apa semua dikarang oleh ulama-ulama, orang-orang pandai, kiai-kiai kita. Bagi saya barang yang tadi sebetulnya sampai pada kita. Kalau kita lihat kitab-kitab Jawi apa semua tadi, saya melihat macam saya selalu mengajar kitab-kitab Jawi, Baru Wafi, Naru Syafi, kadang-kadang kita baca kitab-kitab akidah apa semua. Saya melihat kitab tu berusia lebih 100 tahun, kadang-kadang 100 lebih tahun sampai kepada kita. Maknanya satu yang berkat, maknanya ilmu yang berkat, mana ada sesuatu lah di sini tadi sampai ya kepada kita tu tadi. Sibuk lain lah, saya tu sekolah show tu Syekh Haji Osman tu Wahab di Kuching. Kadang-kadang disebut orang matang satu. Kesian dia Ustaz Jol, selalu dia nombor 2 jadi matang 2. Sebenarnya SMK matang saja. Jadi di kalangan kami orang sekolah show tu tadi, walaupun dia pernah melihat antara satu sama lain, asal katakan saya tu dah masuk tingkatan 6 atas nak keluar, kemudian masuk budak tingkatan 1 belakang ni nak tahu sekolah syuh ni mesranya lain macam. Mesranya macam. Jadi bila orang bertanya, kenapa ustaz no? Biasanya kalau orang sekolah biasa tu, ni si sama best atau si sama kelas, ni dah si mesra dah. Jadi saya kata mungkin ada 2 lah. Saya pun pandangan 2. Ikhlas yang mana? Yang pertama makan. Sebab tukang masak yang kerja di show jadi 1980 dah ada air tangan yang sama kita makan. Kawah yang sama kita makan. Yang satu. Yang kedua, mungkin berkat nama ulama Syekh Haji Osman Abdul Wahab diletak pada nama sekolah, jadi dikah nama dia. Jadi sidak tu berkenal, bersilaturahim, berkasih sayang sama kami orang tu. Mungkin dia namanya berkat. Wallahu alam. Jadi nama berkat tu kalau nak cerita lagi, sambung lagi sejam lagi apa semua. Saya nak nyebut tadi sesuatu yang berkat tu tadi, nya berkekalan, dirasai dan sebagainya. Baik. Jadi dapat tidak kita nak bercerita tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bila kita nak kenal dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tu tadi, biasa dikaitkan dengan silsilahnya. Ada orang dapat menghafal silsilahnya bersambung sampai ke Nabi Adam. Ada yang paling kurang lah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Dan naik kata kita pun sampai 5 je tak? 5 je, paling banyak 5. Macam saya Muhammad Salahuddin bin Kamri,
Kamri bin Munir, Munir bin Abang Mahdi, Abang Mahdi bin Abang Udin, Abang Udin bin abang apa lagi? 5 je, 6. Abang Udin bin Abang apa? Abang Kamar. 5 ke 6 macam mana aja. Kita lah. Tapi budaya dalam masyarakat budaya Arab tu tadi, ni nak hafal silsilahnya tadi. Sebab ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bila diturunkan di kalangan orang Quraisy, masyarakat Quraisy, masyarakat Arab, turunannya Quraisy tadi, jadinya terjamin. Sebab apa? Turunannya terjaga. Arab tu masa ya saya tak tu dia katakan si pandai nulis, pandai baca apa semua, nak ada segelintir, tapi dari segi hafalan memang tradisinya kuat. Baik. Itu saya nak bercerita. Kita nak kenal dengan Nabi SAW, satu watak dalam silsilah Nabi itu yang bernama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Kita cerita tentang Abdul Muttalib sikit. Nah, Abdul Muttalib tu tuan-tuan dan puan-puan, sejak kita masuk jah 1 kenal dengan dunia, maka Abdul Muttalib lah nama yang kita tahu. Nah, Abdul Muttalib. Alam sirah, buku sirah seperti Rahihul Mahtum, nama sebenar Abdul Muttalib tu adalah Syaibah. Dan dia merupakan orang Madinah. Ini datangnya dari Madinah. Hashim tadi, bapa Abdul Muttalib tadi, dia melakukan kerja-kerja yang biasa dibuat oleh orang Mekah, iaitu berdagang dari Mekah pergi ke Syam, dan persinggahannya adalah Madinah. Madinah adalah tempat persinggahan. Belum disebut Madinah, Yathrib pada masanya. Jadi bila singgah di Yathrib, kahwin dengan seorang wanita bernama Salma. Dari suku Madinah ya lah dia nak dapat anak, namanya Syaibah tadi. Nama Syaibah tadi. Jadi Syaibah tu tadi dintu maknya lah. Dan Hashim tu tadi bila dia meneruskan usaha perdagangannya, berbisnesnya tadi, meninggal di Gaza. Biasa dengar Gaza lah, di Palestin dan apa semua. Yang tahu Hashim tu ada anak di Madinah dengan perempuan di Madinah. Adalah saudaranya, adiknya yang bernama Al-Muttalib. Al-Muttalib, bukan Abdul Muttalib, Al-Muttalib. Jadi Al-Muttalib tu tadi pergilah ke Madinah, mintalah dengan kakak iparnya lah, kakak iparnya Salma dari suku Bani Najjar. Minta, Kak, aku nak bawa anak tu pergi ke Mekah, nak besarkannya di Mekah. Puan-puan, tu ternanya dengan puan-puan. Dan nama anak tu, biar kita apa pun jadi, kita akan nak jaga anak kita. Apa pun berlaku, kita akan jaga anak kita. Kita akan lepaskan anak kita. Biarnya mati, anaknya tetapnya akan nak jaga. Dia nak pastikan anaknya besar di matanya. Begitulah yang berlaku pada Salman tadi. Tapi Al-Muttalib tadi berilah satu ayat power. Kak, katanya, bahasa kita lah, anak tu kelak akan duduk ataupun tinggal dekat Baitullah Al-Haram, dekat rumah suci. Dan anak tu kelak akan jadi Raja Mekah. Ni nak pujuk kakak ipar tadi. Jadi bila dipujuk macamnya lalas sekali tadi, mungkin ada sayangnya nak melepaskannya. Dia sayang anaknya, tapi memikirkan bahawa anak tu kelak akan mendapat sesuatu yang lebih baik. Jadi dilepaskan anaknya tadi, maka dibawalah Al-Muttalib, si Syaibah tu tadi, pergi ke Mekah. Bila dibawa ke Mekah, semasa si Datuk berhenti
nak masuk kota Mekah biasalah nak. Macam kita nak masuk Bintulu tu, sini kah nyempun apa nama tadi? Tempat apa tadi? Persinggahannya kah? Sini Ustaz Jul persinggahannya tadi. Nak masuk Miri ada tempat persinggahannya macam kami orang ah. Mendari betul nak masuk Kuching suka singgah di Serian, suka singgah sambillah singgah di duduk saya sekejap. Jadi orang-orang yang bertanya datang. Lip, Talib dah. Al-Muttalib tanya. Siapa ya? Tu anak Hashim, anak abangku, anak buahku tu. Seorang. Lalu yang kedua, siapa ya, Zeb? Anak Hashim, anak menakanku. Biasalah, orang lihat benda baru mesti orang tanya. Dan yang si bestnya, orang si bertanya tapi terus buat andaian. Dia berasa berlaku, betul sih? Dia ni kita berjalan dengan perempuan nak, perempuan muda apa aku tahu ni orang lain si dia tahu siapa nak jalan dengan kita tak? Kakak kita ke hadir. Dia si bertanya terus je. Ustaz ada nampak perempuan katanya. Contoh ya nak. Aku tahu bininya orang lain perempuan nimbaknya katanya. Masa macam ya jugalah berlaku dengan tadi. Tanpanya bertanya ni lihatnya. Dia tanya sama impun lah. Siapa ya? Hamba si Muttalib lah. Hambanya lah. Sebab budaknya dia dibeli, dia dibawa dari Madinah budak lagi. Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Jadi lekat nama Abdul Muttalib tadi pada Syaibah tu tadi. Dia tu dinamakan Syaibah. Syaibah tu maksudnya uban. Yang tu kecil-kecil dah beruban. Lekatlah nama Abdul Muttalib tadi di kalangan penduduk Mekah tadi. Abdul Muttalib sampai kini tu. Maknanya dibaca dalam syirah semua mengenal sebagai Abdul Muttalib tadi. Dan benar Abdul Muttalib memang jadi Raja Mekah. Raja Mekah. Maksudnya ketua orang Mekah. Nah, ada beberapa cerita lah. Panjang ceritanya. Nya yang jumpa Telaga Zamzam. Telaga Zamzam sih ada masa saya. Sebab masa berperang apa sebenarnya di kampus. Nya yang mendapat petunjuk. Di sini kedudukan Telaga Zamzam. Kemudian ketika Abrahah datang nak menghancurkan Kaabah. Tu peristiwa yang berlaku pada masa kelahiran baginda Nabi SAW. Dekat-dekat nak kelahiran. Lebih kurang 52 hari sebelum Nabi lahir, berlaku serangan tentera bergajah. Orang-orang Mekah semua dah bersembunyi di bukit bukau, di gunung ganang. Jadi Abdul Muttalib yang bukannya berani, dia ketua orang Mekah, dia kena jumpalah Abrahah ya. Dan kebetulan Abrahah sudah menjarah, sudah merampas kambing dan untanya. Jadi berjumpalah Abdul Muttalib dengan Abrahah. Jadi dia perkenalkan diri dan apa nama tadi? Bercakaplah dengan Abrahah. Apa mahu kau ni? Kau ketua orang Mekah, apa mahu kau? Jadi Abdul Muttalib pun berkata kepada Abrahah, "Ya Maulai, tuanku," bahasa kita, "Bos," katanya, "aku mau unta dengan kambing aku tu yang dah kau ambil ya, dilepaskan, aku nak ambil balik." "Apa lagi?" kata Abrahah. "Ya jak." Jadi kata Abrahah, "Bila aku lihat kau datang tadi, cukup kagumlah tu keadaan ketua orang Mekah apa. Kena tiba-tiba datang kau minta kambing dan unta kau. Kau si fikirkan macam ni Kaabah ya tadi. Apa akan berlaku pada Kaabah? Aku tu datang nak meruntuh Kaabah." Jadi kata Abdul Muttalib, nya psycho juga sebenarnya. Nya sebagai ketua, kita sebagai ketua, kita siapalah dia jadi pengurusi ke apa semua tadi, bila dia bercakap, ni ada juga perkataan yang diselit, ni ada yang dikias apa semua. Kata Abdul Muttalib, adapun kambing, adapun unta, ya hak aku. Berkaitan dengan Baitullah, Kaabah tadi, ada yang punya, ada yang punya. Maknanya pasrahlah, nak berserah pada Allah Subhanahu wa taala. Dilepas kambing dan untanya tadi. Dan apa yang berlaku selepas itu kita tahu. Tentera Abrahah dapat masuk ke Mekah, tersekat di satu tempat yang bernama Muhassir.
Kalau kita pergi haji, kalau kita pada muasim ada satu terowong aja. Dua terowong nak sampai sana. Ya muasim. Muhassir ya, satu tempat yang sepadan antara Mina dengan Muzdalifah. Saya dah cerit pada masa tahun 2007, first time pergi haji masa saya tadi. 8 kilo pergi, 8 kilo balik. 16 kilometer di Muhassir. Tempat di mana tentera Abahah tadi simuk berganjak lagi. Jadi disialah diturunkan apa nama dia? Borong ababil. Borong ababil untuk menghujani Abrahah dan tenteranya. Jadi sunat kita bila kita melalui tempat-tempat yang ditimpakan bala kena berjalan cepat. Di Muhassir tadi. Saya nak sebutkan, nak jelaskan apa semuanya, cukuplah. Tuan-tuan dengar aja Muhassir. Ingatlah. Mudahan kelak kita pergi ke Mekah, pergi melawat ke, pergi haji ke. Sini tempat Muhassir. Jadi adalah dalam kala kitab Muhassir ya. Tadi tempat di mana Abrahah jadi tertahan, terhenti gajah dia tadi. 52 hari selepas berlakunya peristiwa tentera bergajah tadi, barulah lahirnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada fajar subuh. Banyak yang menyebut pada 12 Rabiul Awal 531 Masihi. Kadang-kadang disebut tahun gajah. Tahun gajah. Tuan-tuan yang mati Allah sekalian, tuan-tuan dan puan-puan yang mati Allah sekalian, ialah antara watak yang apa nama dia, yang menyayangi Nabi Abdul Muttalib. Banyak cucunya lain. Abdul Muttalib tu banyak anaknya. Yang dia tahu kita aja Abu Lahab. Kemudian kita ada juga Abu Talib. Ada juga yang nama Al-Abbas, Al-Haris. Banyak anaknya. Anaknya banyak. Sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi dari anaknya yang bernama Abdullah, yang nak dikorbankan. Sebab apa? Abdul Muttalib tu bernasar, kalaulah anak aku katanya ramai anak lelaki, aku korbankan seorang pada. Tapi sebenarnya yang banyak kita tahu ceritanya bahawa korban Abdullah ini bertukar dengan 100 ekor unta. Jadi untuk dikorbankan sebab diganti nyawa dengan 100 ekor unta. Bolehlah 100 ekor unta letak di padang pasir tadi. Jadi tuan-tuan dan mata Allah sekalian, banyaklah kalau kita nak cerita sirah-sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, banyak sirah yang boleh kita nak cerita. Sebabnya pesan saya atau nasihat saya lah pada kita, masjid kita tu saya dipahamkannya surau, naik taraf jadi masjid apa semua tadi, masukkan satu slot saja untuk dibacakan, dikisahkan tentang sirah. Jangan tunggu masa Maulid Rasul baru kita dengar cerita-cerita sirah tu. Jangan tunggu. Jadi biar ada satu slot dalam satu malam dalam seminggu tadi, ada pengkisahan tentang sirah. Cari ustaz-ustaz yang ada tauliah apa semua tadi, baca sikit kitab. Biarlahnya apa nama tadi, cari kitab-kitab yang lain lah, kitab-kitab yang masyhur yang boleh tadi ceritalah dari awal satu-satu supaya kita rasa dekat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam saya dengan Ustaz Jol tadi, kami dua tu kadang-kadang part time mutawif, kadang-kadang bertugas dengan tabung haji apa semua nak, tabung haji travel, kadang-kadang bertugas nak. Jadi kami dua kena bercerita tentang sirah tadi. Nak masuk waktu kan? Baru nak start, baru nak panas enjin. Okey, kita beri laluan dengan azan, patut kita sambunglah. Ya.
Baik, kita sambung sedikit lah insyaAllah. Okey, kita sambung sedikit. Kita masuk kepada isi-isi yang penting lah untuk kita hayati bersama. Baik, macam mana saya sebut tadi, macam saya dan Ustaz Jol tu bila terlibat dengan haji, umrah apa semua tadi, cerita-cerita sirah, contoh macam Perang Badar. Perang Badar tu satu cerita yang menarik nak dicerita. Dia bukannya cerita berkaitan dengan berapa orang, siapa kalah, siapa menang. Ya, benda yang orang tahu. Orang dah tahu dah cerita. Memboleh cerita-cerita sebelum berlaku Perang Badar, apa cerita yang berlaku di Mekah, apa yang berlaku di Madinah, apa sebab cuma 314 orang je yang pergi, kena 2 ekor kuda je tembak, kena pedang nak 7 bilah apa semua tadi. Jadi benda-benda macam ni tadi menimbulkan satu persoalan pada kita. Induk dicerita. Dan semuanya tadi dia akan jadi satu ilmu kepada kita. Nah, contohnya untuk Perang Badar, Perang Badar. Kena 314 orang aja. Kena kelengkapan macam dia yang datang. Rupa-rupanya tujuan asal tentera ya tadi, tentera muslimin yang keluar tadi bukan untuk berperang. Tujuannya untuk menyekat omongan Abu Sufyan. Menyekat omongan Abu Sufyan yang membawa dagangan yang besar. Sebab kata muslimin banyak dah dirampas. Jadi Nabi SAW ni diizinkan dapat wahyu atau mendapat perintah dari Allah supaya dapat menjarah ataupun ambil dagangannya untuk ganti kepada kata muslim yang dirampas oleh musyrikin di Mekah. Sehinggalah berlaku satu peristiwa di Rauha. Ada satu tempat namanya Rauha. Sempat yang pentinglah biasanya kalau nak pergi ke Badar singgah di Rauha. Sebab di sialah ditanya. Nabi tanya dengan Abu Bakar, tanya dengan Umar, tanya dengan Ali sidak musyrik, sidak muhajirin tiada masalah nak berperang. Sebab apa? Reta sidak ya. Sedangkan sidak Ansar tu, bila ditanya, sanggup ke si pergi berperang? Sebab apa? Ya, jadi bila nak pergi menjarah ataupun nak menyekat omongan Abu Sufyan tadi, memanglah sidak muhajirin dia akan bersetuju. Sebab apa? Sebab reta sidak. Dan satu jawapan yang terkenal ataupun yang diucapkan oleh seorang sahabat radhiyallahu anhu, Abdullah bin Rawahah. Nah, bila ditanya sanggup ke si untuk sama-sama berperang, dan Abdullah bin Rawahah mengiyakan, menyanggupkan. Sebenarnya kalau tidak hantar utusan balik ke Madinah, banyak lagi orang yang akan pergi ya. Bukannya 314 orang lah, banyak lagi. Sebab yang tu dah terpilih nak pergi ke Badar tu. Sebab ya Badar tu suatu benda yang istimewa. Perang Badar satu yang sangat istimewa. Nah, sehingga diabadikan oleh sida ulama kiai-kiai daripada Indonesia. Ada satu selawat namanya selawat Badriyah namanya. Selawat Badriyah namanya. Disebut isyatawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil bad ya Allah. Selawatnya tadi bukannya dicipta oleh Arab, dari Indonesia. Indonesia yang mengambil semangat tadi dipolah satu syair, dipolah satu selawat disebut selawat Badriyah tentang keistimewaan perang Badar tadi. Ahli dalam perang Badar dan perang Badar sendiri. Baik tuan-tuan, kita nak kongsi apa? Kita nak kongsi beberapa perkara yang kita sebagai umat Nabi SAW, kita sangat mencintainya, kita suka padanya. Kita dapat nak ikut walaupun dalam buku Syama'il, Syama'il Muhammadiyah tu, ataupun buku-buku dia digambarkan rambut yang macam ni, bajunya macam apa semua tadi. Asyik dapat kita nak ikut yang fizikal lah. Sebab asyik dapat kita nak gambar. Ada gambarannya tapi kita siapa ikut macam. Jadi apakah yang dapat kita nak ikut? Jadi amalan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang boleh kita ikut. Jadi saya nak sebut banyak 2 atau 3 perkara malam tu supaya kita dapat peganglah benda tu tadi. Dapat 3 ringgit, 2 ringgit. Siapa 2 ringgit? RM1 mesti polah. Lepas kita berjumpa tu, RM1 kita mesti polah. Supaya nak menunjukkan bahawa kita tahun tu bila kita berceramah, malu tahun tu aku dapat satu benda yang dikongsi oleh Ustaz Islah, kita buat benda tu. Baik. Yang pertama. Okey.
menjaga solat duha. Solat duha. Kaifiat solat duha. Solat duha tu 2 rakaat. Minimalnya 2 rakaat. Dan yang paling banyaknya 8 rakaat. Permulaan masuk waktunya, kalau kita lihat jam kita ada di sana, kalau subuh ya pukul 5-8 minit. Siap pagi tadi 5-8 minit. Masuk ataupun terbit matahari lebih kurang sejam 10 minit lepasnya. Okey, sejam 10 minit lepasnya. Dan ambillah lepas terbit matahari tadi, ambil setengah jam, bermakna lebih kurang pukul 7 dalam lah. Dia masuk waktu dalam 6 kalau kita ambil 5.10 6.10 6.20, kita tambah lagi setengah jam, mungkin 6.50 lah. Dah masuk dah waktu duha. Dah masuk. Memang kita pernah dengar duha tu pukul 9.10 ya masa afdal. Masa afdal. Jadi kalau kita jenis yang bekerja, masuk office pukul 8 apa semua tadi, pukul 9.10 saya minta maaf, minta ampun lah. Kita dah berhadapan dengan manusia, macam-macam dah urusan. Masuk waktu duha awal. Jadi kalau boleh sebelum turun rumah ataupun pada masa sebelum minum pagi, solatlah duha 2 rakaat. Saya sarankan pelah dua dulu. Tiap-tiap hari buat dua, jangan tinggal sampai jadi satu kelaziman, sampai amalan. Nah, dalam 40 hari isi ditinggal, jadi lekat, jadi amalan ini. Kemudian kalau dah lekat, kita rasa nak tambah dos, tambahlah dosnya. Ingat bukan ubat ya, tambah dos sembayang pun tambah dos juga. Tu enggak ubat insulin tambah dos, ubat metformin tambah dos, ubat apa lagi tadi tambah dos, sembahyang tambah dos. Jadi duha tu 8 rakaat. Dah biasa buatlah dua. Bila dah okey tambahlah jadi 4. Baru kita rasa. Bila kita sembahyang 2 itu kita akan rasa. Saya sebut fadilatnya rezeki lah apa semua tadi. Bila kita buat, kita akan rasa. Benda yang datang pada kita akan rasa. Nah, bila sebut rezeki itu, rezekinya bukan yang duit, gaji apa semua. Banyak benda yang kita akan rasa. Itu sunat Nabi SAW yang insyaAllah sama-sama kita boleh buat lepas tu. Jadikan satu amalan. Orang kampung baru, orang Bintulu, jadi satu amalan tadi. Satu. Yang kedua, tahajud ataupun qiyamul lail. Tuan-tuan, qiyamul lail tu bangun malam tu sesuatu yang susah. Sebabnya jadi satu sunat. Nabi dah beramal dengan apa, jadi satu sunat untuk diikut pada kita. Kalau kita masih susah rasanya nak bangun malam apa, sebab malam tu salah nak cerita tentang malam, panjangnya ceritanya. Malam tu ada 3 bahagiannya, bila ada 6 bahagian. 4 bila nak bangun, 4 bila apa semua, saya siapa nak cerita, cukup bangun malam. Paling kurang pun lah kalau subuh ya 5 suku, 5:10, 5-4 minit, 4:30. Bangun 4:30, cuci mulut apa semua tadi. Yang pertama susun. Yang pertama solat sunat tahajud 2 rakaat. Sebab dah layak dah. Dah tidur. Bangun tidur dapat 2 rakaat tahajud. Yang kedua, bila dah habis tahajud tadi, susunlah kita tu manusia banyak buat silap dengan manusia, dengan Allah Taala. Buatlah solat sunat taubat. Taubat. Sebab apa? Sebelum kita minta pada Allah Ta'ala sucikan diri kita, buat taubat 2 rakaat. Semua tu tadi mudah je. Salli sunatan tahajud, salli sunatan taubat, salli sunatan. Yang ketiga tadi, lepas taubat, sunatan hajat. Dan hajat tu jangan kita tunggu anak nak PSA, anak nak PMA, anak nak SPM baru solat hajat. Dia pun rami-rami malah.
Jadi jadikannya satu kelaziman. Sebab kita tu manusia yang sangat berhajat pada Allah Ta'ala. Macam-macam tadi mau kita. Sibuk lain lah kalau kita berjalan itu. Yang datang ni miri tadi, kami orang datang ni kucing. Kami orang berhajat supaya perjalanan kami orang selamat. Kami orang berhajat supaya yang ditinggal tadi selamat. Cik jadi apa-apa. Nah, jadi hajat kita banyak, tiap-tiap hari ada. Jadi lazimilah nak susun tahajud, taubat, hajat. Yang keempat, istikharah. Nah, istikharah. Kenanya perlu menjadi kelaziman juga sebab kita tu selalu berdepan dengan pilihan. Nah, pertama kita kali jadi ketua, jadi pemimpin, jadi pengurus. Tiap-tiap hari kita berdepan dengan pilihan. Kita menyerah pilihannya tadi supaya digerakkan hati kita supaya dapatlah digerak hati kita pada pilihan yang betul, yang tepat, yang boleh memandu orang lain ke arah kesempurnaan kebaikan. Okey? Istikharah. Nah, selalu kita jumpa bila tanya yang datang pada kita, kalau ada masalah ke apa semua, kita tanyalah. Bila last kau semayang istikharah? Betul lah. Lepas tu nak milihnya tu jadi laki dulu tanya. Kita nak milih tu jadi bini. Rupa-rupanya pakai orang milih jadi laki jadi bini, rupanya istikharah tadi. Sebenarnya boleh kita amalkan supaya kita tadi kita berdepan dengan pilihan, kita berdepan dengan permasalahan, kita dapat mengungkai benda tadi. Dan yang seterusnya, yang kelimanya, tutuplah dengan witir. Ataupun solat witir tu tadi, nya sunat yang muakkad dibuat selepas isyak. Lepas isyak. Kalau seseorang yang tidak beradat tu maksudnya bukannya si beradat lah. Beradat tu tidak biasaannya nak bangun pagi. Bangun-bangun buat azan subuh. Nah, bangun subuh tadi. Jadi disarankannya tadi untuk nya solat witir tu tadi selepas isyak. Habisnya solat apa semua tadi, sebelum itu sembahyang isyak. Tapi kalau dia beradat untuk bangun 4:30 pagi, 4 pagi apa semua tadi, maka afdal ditangguhkan untuk menutup solat-solat malam ni tadi. Ya, kalau nak cerita satu-satu ya, panjang ceritanya, tapi cukuplah. Sebab bila cerita sembahyang tu, dia mesti cerita kaifiatnya, fadilatnya, dia mesti cerita apa nama tadi, apa nama hikmah. Hikmahnya apa? Sebab setiap amalan kita tu, ibadat kita, sekiralah puasa kah, haji kah, solat sunat yang kita buat, bila kita dah melazimi benda yang tadi, biasa kita buat baru hikmah ya datang pada kita. Ia akan datang dari dalam kita, baru kita dapat masa, baru kita dapat bercakap, baru kita dapat tahu apa sebenarnya hikmah sesuatu ibadat yang tadi. Kalau disebut fadilat yang tadi, satu benda yang kita cuma tahu, kita akan tahu untuk kebaikan, untuk kelebihan. Tapi al-hikmah datang dari dalam. Dah kita buat, dah biasa, tu hikmahnya. Kita sendiri yang rasa. Wallahu a'lam. Ya, yang kedua, menjaga solat tahajud. Yang ketiga, apalagi sunnah Nabi SAW yang boleh kita kongsi ataupun kita jaga, yang mudah-mudahlah. Menjaga wuduk. Menjaga wuduk. Jaga wuduk pun satu daripada sunnah Nabi SAW. Okay, sunnah Nabi. Ya, ada satu petua saya nak kongsi dengan kita semua. Saya selalu ditanya oleh orang, apa petua kita ustaz? Ada nak dibaca kita kah? Tahan gila duduk dalam Masjidil Haram ya tadi. Sebab kalau tempat kita di Kampung Baru tu, kalau nyempun Zuhur kau berapa? 12.20. Jumaat 12.20. Mun pukul 12 masih sunyi lagi. Belum ada orang. Biasa bila azan penuh orang datang. Di Mekah di Mekah pukul 10 ya, pintu masjid dah tutup. Kadang-kadang musim kemuncak pukul 9 ya dah apa nama? Dah tutup jalan-jalan dah. Siapa masuk masjid lagi dah. Jadi persoalan orang pada kita, saya ditanya orang, macam ni kita tahanlah duduk dalam masjid, masuk pukul 10 and then keluar lagi. Waktu haji ke waktu umrah tadi. Saya berlatih di Malaysia. Saya berlatih di Malaysia.
Wuduk subuh tadi kalau batal, ambil wuduk untuk solat duha. Wuduk duha tadi dapat pakai solat zuhur. Sebab Masjidil Haram bukan macam masjid kita. Keluar sekali ada jambannya. Keluar ya, siapa masuk lagi lah, jamban di luar. Ni ada jamban di dalam masjid. Jadi saya melazimilah untuk menahan apa semua tadi. Maknanya jaga wuduk tadi lah. Saya rasa langsung dapat satu. Bukannya dapat pahala nahan kemih. Dapat pahala jaga wuduk. Kalau kita berniat nak menahan kemih tadi, lain jadinya. Kita berniat untuk jaga wuduk, tahan wuduk kita tadi, supaya kita dapat sebagai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhirlah, saya kongsi yang terakhir tadi, kita membanyakkan istighfar. Okey. Astaghfirullahalazim wallazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ayat yang panjangnya ataupun yang ringkas, astaghfirullahalazim. Sebut betul-betul lah. Jangan kita lah ada setengah orang tu astagfir tanya. Nah, la khalallah. Jadi saya tu beri makna lah. La khalallah dari mana? Astagfir. Astagfir bukan astaghfirullah, astagfir katanya. Saya nak kisahkan satu lah, cerita bagaimana sunnah Nabi yang ini banyakkan istighfar tadi. Nabi dikatakannya kurang 70 kali sehari semalam. Saya nak ceritakan satu kisah lah. Seorang imam bernama Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal tu adalah imam mazhab Hambali. Imam besar mazhab Hambali. Macam kita macam kita dengan Imam Syafi'i lah, tapi nya mazhab Hambali. Cerita kelebihan istighfar tu. Suatu hari Imam Ahmad bin Hanbal tadi pergi ke Baghdad. Saya pasti Baghdad atau Kufah, tapi ke kota besar. Nak tidur di masjid. Tidur di masjid. Bila nak tidur di masjid, jalannya dapat nak check in, zamannya ada tempat nak check in, homestay, tidur masjid lah zamannya. Dihalau oleh penjaga masjid. Dihalau oleh penjaga masjid. Saya tahulah penjaga yang merebut siap apa semua tadi. Orang jaga masjid halau lah. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal, seorang yang rendah diri. Sekan dah aku tu Ahmad bin Hanbal, imam besar tu. Takut jadi penyakit lain ke lah. Jadi bila dia dihambat, dikeluarkan apa semua tadi, dia pun jalan. Nasiblah baik, alhamdulillah ada jumpanya, nanyanya, "Sini dek tuan." Yalah, kena tidur di masjid, kena halau teh. Tidur rumah aku jak tanya. Tidur rumah kami jak macam dah. Sampai di rumah tanyanya, "Ni anak, ni bini kita ni." "Bini aku dah mati, anak aku dah kahwin apa semua." Okey teh. Diberi tempat. Ni saya tanya, orang yang mengajaknya berambil di rumah tadi. Ni saya tanya. Tidurlah apa semua tadi. Dan pada masa yang sama tu, yang ngajak beramil tu mula kerjaannya. Dia pun bangun malam, dia mula rotinya. Dan diperhati oleh Imam Ahmad bin Hanbal ni. Semasanya berdoa, dia solat malamnya, dia istighfar, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian dia berdoa. Kemudian batunya mengadun, dia tu rupanya pembuat roti. Mengadun dohnya apa semua. Setiap kalinya ngadun astaghfirullahalazim, ni istighfar. Astaghfirullahalazim. Jadi menjelang subuh tadi, kawan katanya, "Sahabat, aku nak nanya lah," katanya. "Saya nanya kita lah. Apa rahsianya setiap kali kau berdoa, kau istighfar? Setiap kali kau mula kerja, kau istighfar?" Maka dijawab oleh tukang roti ataupun pembuat roti tu. "Tuan," katanya, "tidak ada satu pun dalam dunia tu yang aku minta ketika aku berdoa," katanya, "mana dimakbulkan, melainkan dia sikit hal lagi," katanya. Sebabnya ceritalah anaknya dapat nikah orang yang bagus, dia pun bisnesnya pun okey, semua dia minta dia. Ada sikit hal saja mana yang belum tertunaikan, belum dikabulkan. Aku ingin nak bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Kawannya tu kejut Imam Ahmad bin Hanbal dengar tu. "Ai," katanya, "tahu sih," katanya, "akulah Imam Ahmad bin
hambal. Yang apa nama yang buat roti pun terkejut dengar. Siknya tahu yang berambil rumahnya tanpa dia tahu dia ambil je dia kutip tak siapa ada kaki tetamu ialah Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi alhamdulillah semua yang aku minta, semua yang aku doa tadi termakbul. Sebab katanya madah dengan Imam Ahmad bin Hanbal tadi, sebab apa? Bila kita nak minta sesuatu, kita pastikan jiwa kita bersih, dah istighfar, bertaubat, maka baru kita dapat apa yang kita mahu katanya. Jadi tuan-tuan dan rahmat Allah, tuan-tuan dan puan rahmat Allah sekalian, rasanya cukuplah perkongsian yang saya kongsikan pada hari itu berkaitan dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang insya-Allah kalau si dapat semua, cuba satu. Mana kita nak pilih pulanglah. Mudah-mudahan perkongsian tu tadi tuan-tuan dapat buat balik seperti duha. Aku nak coba solat duha tu. Solat duha tu. Ada pola ustaz, tapi kata orang nyebut selang kambing. Selang kambing tu maksudnya sekali pola, dua kali pola, seminggu lupa, gagal gila. Cobalah. Kita akan rasa. Ataupun nak cobalah tahajud tu. Tahajud tu pun susah tuan-tuan. Kita mulakan dengan kunci jam dulu. Kunci jam memanglah mula-mula ya. Kunci jam mula-mula ya. Tadi bunyi jam tutup. Lama-lama lejuk kita nutup juga. Aku tu dah 7 hari, 7 malam nak nutup je. Lama-lama bangun kita. Dan sampai satu ketika sebelum jam berbunyi kita boleh bangun dah. Insya-Allah. Pilihlah mana satu kita maulah. Sebab kita tu pergi setap tidur apa semua. Kena latih. Kita akan rasa sesuatu, kita rasa dunia kita tu, hidup kita tu tadi adalah bertilah bagi kita kalau kita mengamal sunnah-sunnah tu. Yang ketiga saya sebutkan tadi selepas duha tadi, tahajud berkaitan dengan jaga wuduk tadi. Benda yang simple je. Bagi saya mudahlah. Kalau saya jaga wuduk, orang singgah hajat sembahyang jenazah apa semua, saya ada cerita lagi, buka terus jalan apa semua. Sebab sentiasa dalam keadaan berwuduk. Kalau batal wuduk sebab kencing ambil baru. Ya aja. Bukannya cerita nahan kemih Ceritanya tadi sentiasa dalam keadaan berwuduk. Benda yang simple aja. Sebab banyak kelebihannya. Kalau kita PK yang besar-besar banyak cerita kelebihan kita dalam keadaan berwuduk tadi. Dan akhir sekali memperbanyakkan istighfar yang di mulut kita. Berat. Memang berat istighfar tu tadi. Sebab apa? Baik kita susah sebab benda satu yang berat. Mudah-mudahan kita selalu minta kampunan, istighfar, astaghfirullahalazim, ialah yang menjadi selalu benda yang selalu disebut kita sebelum akhir kalam. Kita sentiasa minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Kita sentiasa minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Kita simaklah. Kita nak berhadap dengan Allah Subhanahu wa taala tadi dalam keadaan kita tadi leka dengan dunia tadi. Lekalah dengan dunia kita. Memanglah kita sibuk dengan dunia, kita urusan apa semua tadi, tapi ada masanya kita kena balik kembali. Dalam masa kita mula dunia, jangan lupakanlah amalan-amalan supaya kita dapat syafaat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tu beruntung Nabi kita simpan satu doanya, iaitu syafaat mensyafaati, menolong umatnya. Nabi-nabi lain dah diguna dah di dunia dah. Guna syafaatnya tadi, doanya ni untuk mensyafaati kita. Justru dalam keadaan kita dalam bulan Maulud Nabi, kita dah berlarak apa semua tadi. Pesanan saya ringkas tadi, cerita-cerita saya yang berapa yang kita tadi, yang kita cerita pada malam tadi, sedikit sebanyak kita dapat buat insya-Allah. Mudah-mudahan dapat memberi manfaat kepada kita. Tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian, dia sebut ilmu barang yang tadi semestinya hari tu dia sampai ke dalam kita. Kadang-kadang besok kita buat ni rusak tapi suatu hari kelak bilanya sampai kepada kita. Kita teringat, kita terlihat, baru kita teringat apa semua. Macam cerita saya tadi, la taqulu bisyima innahu syaitan ma'akal tadi. Lama dah kita tahu cerita Nabi dah ajar jangan minum tangan kiri apa semua. Tapi satu ketika kita dikejutkan oleh orang istimewa tu.
Lalu minum dengan, lalu si lupa-lupa kita mengamalkan sunat yang ringkas, minum dengan tangan kanan ataupun makan dengan tangan kanan, jangan guna tangan kiri. Jadi ajak kita pun pesanan pada malam tu, mudah-mudahan perjumpaan kita diberkati oleh Allah Subhanahu taala. Allah beri kepada kita apa nama tadi, satu rahmat pada kita, berkat kepada kita. Mudah-mudahan sikit aja tapi dapat memberi kepada kita sesuatu lah dalam kehidupan kita. Jadi kita doakan yang mudah-mudahan lah Allah SWT temukan kita kelak di syurga kelak, dan kita mendapat syafaat apabila baginda Nabi SAW. Yang lain saya bukan adalah ialah tujuan kita tu hidup nak pulang apa semua tadi, kita jadi orang baik-baik, dapat berkhidmat dengan orang lain dan sebagainya, dan mudah-mudahan ahli keluarga kita pun terjaga juga insya-Allah. Allahu alam. Aku li qouli hadza, astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.